Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid cikgu. Kembali lagi dan berjumpa kita lagi pada PDPR untuk kali ini di dalam subjek pendidikan kesihatan. Okey, untuk subjek pendidikan kesihatan kali ini kita akan masuk kepada unit yang baru iaitu unit 8, unit keselamatan di bawah tajuk boleh bertindak. Jadi, untuk standard pembelajaran dalam tajuk ini, mengetahui situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan juga tempat awam, serta mengetahui cara menjaga keselamatan diri daripada situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan juga tempat awam. Untuk objektif pembelajaran, diharapkan pada akhir pembelajaran ini, cikgu berharap murid-murid akan dapat menyatakan situasi yang selamat di rumah, di sekolah, taman permainan dan juga tempat awam. Manakala objektif pembelajaran yang seterusnya adalah murid-murid dapat memberi contoh menjaga keselamatan diri daripada situasi yang tidak selamat. Baiklah, situasi tidak selamat ni dia boleh berlaku di mana-mana sahaja. Tidak mengira tempat sama ada di rumah, di sekolah, di taman permainan ataupun di tempat awam. Awak kena ingat, walaupun awak berada di rumah, walaupun awak berada di sekolah sekalipun, terdapat juga situasi yang boleh membahayakan nyawa awak. Terdapat juga situasi yang boleh memberikan kecederaan ataupun bahaya kepada diri awak. Baiklah murid, kita tengok situasi macam mana yang boleh memberikan bahaya ataupun situasi tidak selamat yang macam mana yang cikgu masukkan. Kita tengok kepada gambar yang pertama. Kalau kita tengok kepada gambar ini adalah gambar di dalam rumah, betul? Dan ada dialog yang menyatakan ada pencuri di dalam rumah saya. Okey, bayangkan murid-murid adalah kanak-kanak di dalam gambar ini. Apakah tindakan yang boleh dilakukan dalam situasi yang tidak selamat ini? Bayangkan ada seorang pencuri ataupun perompak yang masuk ke dalam rumah anda dan apakah tindakan yang anda boleh lakukan untuk menyelamatkan diri anda? Okey, jadi tindakan yang betul yang perlu kita buat adalah yang pertama sekali adalah bersembunyi. Kenapa kita kena bersembunyi? Sebab kita takut kalau perompak tu contohnya kan, dia bawa senjata, pistol, dia bawa dia bawa parang, dia bawa pisau. Jadi kita tak nak membahayakan diri kita, kita perlulah bersembunyi. Kemudian, selepas kita bersembunyi, kita kena call pihak polis. Kalau kita tengah bersembunyi, cepat-cepat kita pergi ambil phone, cepat-cepat kita pergi cari phone dan call pihak polis sementara kita bersembunyi. Okey. Kemudian, tindakan yang awak boleh buat adalah dengan keluar rumah secara senyap dan minta tolong dengan jiran sebelah rumah awak. Contohnya kan, penjenayah tu tengah masuk daripada pintu depan, awak berada di dalam bilik, tiba-tiba awak terdengar satu bunyi tapak kaki ada orang masuk dalam rumah awak, tiba-tiba awak intai dan awak ternampak ada orang lelaki pakai topeng masuk rumah awak. Masa ni awak berada keseorangan di rumah. Pada masa inilah awak boleh keluar senyap-senyap melalui pintu belakang dan minta tolong dengan jiran-jiran di sebelah rumah. Untuk situasi tidak selamat yang seterusnya adalah situasi B. Mari saya hantar kamu balik. Okey. Dalam fikiran murid perempuan ni, apa yang dia akan lakukan? Dalam fikiran dia, dia akan jerit dan berlari. Kalau awak semua, murid-murid berada di dalam situasi murid perempuan ini, apakah tindakan awak yang awak akan buat? Apakah langkah awak untuk menyelamatkan diri awak? Situasi ini berlaku di luar sekolah. Contohnya kan, awak tengah menunggu ibu atau bapa awak di luar sekolah dan katakanlah contohnya ibu atau bapa awak sedikit terlambat dan orang lain dah semua balik, tinggal awak seorang saja di tempat sekolah tersebut, di hadapan sekolah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang dekat awak dan dia menyamar.
Hai adik, saya ni, pakcik ni kawan ayah awak. Boleh tak saya hantar awak balik? Macam tu lah dialognya, contohnya kan. Jadi awak sebagai murid tersebut, apakah tindakan awak? Apakah yang awak akan lakukan jika berada dalam situasi tersebut? Jadi, apa yang awak boleh lakukan jika ada orang yang tidak dikenali mengajak awak untuk pulang ke rumah? Awak boleh berlari masuk ke dalam sekolah. Sebab apa? Sekolah itu adalah persekitaran yang lebih selamat daripada dekat luar pagar. Betul tak? Kemudian, bila dah masuk ke dalam sekolah, boleh beritahu guru ataupun pengawal sekolah. Beritahu guru ataupun pengawal, ada orang yang tidak dikenali mengajak saya untuk balik ke rumah. Maka dari situ, guru atau pengawal sekolah akan terus telefon ibu bapa awak. Dan kita tengok juga situasi tidak selamat yang seterusnya. Situasi ini ataupun situasi C berlaku di taman permainan. Taman permainan kan. Awak tengah main bola berseorangan. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang tidak dikenali. Dia bawa aiskrim. Dia cakap dekat awak, adik, jomlah ikut abang. Adik, jomlah ikut saya. Kita pergi makan aiskrim sama-sama dekat hujung sana. Jadi awak tengah bermain bola berseorangan. Apakah tindakan awak jika ada orang yang tidak dikenali ajak awak macam ni? Ini adalah salah satu contoh situasi yang tidak selamat. Apabila ada orang yang tidak dikenali menghampiri awak dan mengajak awak untuk ikut bersama dia, itu adalah salah satu contoh situasi yang tidak selamat. Jadi, dalam situasi ini, apakah tindakan yang murid-murid boleh lakukan? Tindakan yang pertama adalah lari dari kawasan tersebut. Lari jauh-jauh daripada orang yang tidak dikenali tersebut. Tak pun kalau ada kawan-kawan awak dekat tempat yang lain, tempat taman permainan yang lain, awak boleh pergi dekat kawan awak dan cakap dekat kawan awak contohnya dan bermain bersama dengan kawan-kawan awak. Kemudian, kalau orang tu masih lagi ikut awak, awak boleh menjerit, meminta tolong. Okey, kemudian selepas dah menjerit, mestilah dia pun akan berasa takut. Betul tak? Kemudian bila dah balik dekat rumah, kenalah bagi tahu ibu bapa awak. Kenalah bagi tahu ibu bapa apa yang berlaku dekat diri awak. Supaya setiap kali awak keluar daripada rumah, setiap kali awak keluar daripada rumah dan bermain di taman permainan, ibu bapa awak boleh pantau pergerakan awak. Kemudian, kita tengok situasi tidak selamat yang seterusnya. Situasi ni awak bayangkan, awak tengah balik daripada membeli gula-gula di gerai ataupun di kedai berhampiran rumah awak. Contohnya kan, tiba-tiba awak jalan seorang-seorang, ada lelaki yang ikut awak. Ada orang yang tidak dikenali ikut awak. Dia nampak mencurigakan. Lelaki tersebut ataupun orang yang tidak dikenali tersebut nampak sangat berbahaya. Dalam fikiran dia ataupun dalam fikiran awak, ada orang ikut saya. Apa yang boleh saya lakukan? Jadi, awak sebagai murid, awak sebagai seorang perempuan dalam gambar ini, apakah tindakan awak? Jadi, tindakan awak adalah dengan berlari dengan ataupun berjalan dengan pantas. Jangan berjalan perlahan-lahan, jangan nak ambil angin lagi bila ada orang yang tidak dikenali berhampiri awak. Sebab apa? Sebab situasi tidak selamat ini dia boleh mendatangkan bahaya kepada diri awak. Dia boleh culik awak. Dia boleh rogol awak contohnya. Kemudian, bila tempat itu terlalu sunyi, cuba awak berjalan dengan pantas dan cari tempat yang ada ramai orang supaya orang tersebut akan tidak lagi ikut awak. Ataupun bila awak berada di tempat orang ramai, mesti ada takut kan nak culik awak, nak pegang awak, betul tak? Kemudian bila dah sampai di rumah, boleh juga bagi tahu ibu bapa awak, mak, tadi masa adik jalan sorang-sorang, ada orang lelaki yang ikut adik, contohnya kan. Jadi sebab itulah kita kena selalu berhati-hati supaya situasi tidak selamat ini tidak berlaku kepada diri kita.
Cara untuk menjaga keselamatan diri. Jadi, apabila murid-murid dah tahu situasi yang tidak selamat, situasi yang berbahaya, jadi macam mana cara untuk kita menjaga diri kita? Kita tengok kepada gambar ini. Dialog ini, Ibu, saya dan Karim hendak ke kedai mutu sebentar. Baiklah, cepat sikit. Okey, dua orang kanak-kanak lelaki kat sini, dia bagi tahu dekat ibu dia nak ke kedai mutu sebentar. Jadi, untuk menjaga keselamatan diri awak supaya tidak berlaku perkara-perkara yang mendatangkan bahaya kepada diri awak, awak perlulah sentiasa memberitahu pergerakan dan aktiviti awak kepada keluarga. Contohnya awak nak pergi main bola dekat taman. Pastikan bagi tahu ibu awak, ibu, saya nak pergi bermain bola dekat taman. Pastikan keluarga awak tahu pergerakan awak. Tiba-tiba awak hilang dari rumah. Malam pun tak balik. Jadi macam mana? Mesti ibu awak dekat rumah tengah panik. Sebab apa? Sebab dia tak tahu awak pergi ke mana. Betul tak? Kemudian kita tengok yang seterusnya. Jom kita mandi ke sungai besok. Tak naklah, bahaya. Daripada gambar ini, kita boleh simpulkan bahawa kita perlulah mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti yang berbahaya. Sungai tu kan dalam contohnya kan. Awak dah lah tak pandai berenang. Lepas tu awak pergi ikut kawan-kawan awak yang dah besar, yang dah pandai berenang, awak pergi mandi. Jadi itu adalah satu tindakan yang amat berbahaya. Jadi cara untuk menjaga keselamatan diri awak daripada situasi yang tidak selamat adalah dengan mengelakkan daripada aktiviti yang berbahaya. Kemudian seterusnya, kita ada lagi satu paparan gambar. Adik, ambillah aiskrim ini. Tak nak. Awak tengah balik jalan daripada sekolah kan? Tengah jalan seorang dekat sekolah, tengah jalan balik ke rumah. Tiba-tiba adalah seorang kakak ni, dia tawarkan awak aiskrim. Okey, jadi tindakan awak adalah jangan mendekati orang yang tidak dikenali. Sebab apa? Sebab kita tak tahu niat dia. Kita tak tahu dia jahat ke, dia baik ke. Kita tak tahu dia nak culik awak ke, dia nak buat apa dekat awak. Kita tak tahu. Sebab itulah kita jangan sesekali mendekati orang yang tidak dikenali. Kemudian, gambar yang sama, adik teman abang jalan-jalan. Tak naklah. Okey, jadi apabila ada orang yang awak tidak kenal mengikut awak pergi jalan-jalan ataupun ajak awak naik kereta, adakah awak akan mengikut? Mestilah tak kan? Sebab apa? Sebab kita tak kenal. Jadi tindakan yang awak boleh buat adalah dengan jangan sesekali mengikut orang yang tidak dikenali. Sebab apa? Sebab kita tak tahu niat dia. Mana tahu kita ikut dia naik kereta, dia jual kita, dia culik kita, dia jual kita dekat sindiket pemerdagangan manusia. Kita tak tahu kan? Okey, jadi ini adalah cara-cara untuk menjaga keselamatan diri kita daripada situasi yang berbahaya. Jadi, cikgu sudah sebutkan cara-cara untuk menjaga keselamatan diri serta contoh-contoh situasi tidak selamat yang boleh berlaku kepada diri awak. Jadi, untuk tugasan kali ini, cikgu nak awak nyatakan 4 cara untuk menjaga keselamatan diri daripada situasi yang tidak selamat. Tulis soalan dalam buku tulis PJPK awak dan boleh hantar kepada cikgu melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp. Okey, selamat menjalankan tugasan dan selamat menonton video dan juga sentiasa menjaga kesihatan supaya anda semua tidak terkena penyakit. Okey, setakat ini sahaja PDPR Cikgu pada kali ini. Kita akan jumpa lagi pada lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.